Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Nawaitu ta'lam wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa tilalata alal khair ibtigha'u wajhilah wa qurbih wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Kata dia tambihun, situ kan ya. Tambihun, ini suatu penjagaan. Tambih tu maksudnya jaga-jaga. Yakni yang kita nak baca ni adalah satu perkara yang penting. Walaupun bukan yang tersangat penting, tapi yang kita nak baca ni penting. Baik, maknanya tuan-tuan, bila kalimah dalam kitab ni kata tambih, jaga-jaga, maksudnya benda yang kita nak baca tu adalah benda yang penting. Jadi bila sebut benda tu penting, maknanya adalah manfaat dan adalah mudarat. Kalau orang tak tahu, maka jadi mudarat. Tapi kalau orang tu tahu, ada manfaat. Tengoknya, kata dia bermula mengetahui hukum adat. Baru lepas 2 minggu lepas ke kita baca berkenaan dengan hukum adat. Kita dah tahu dah. Hukum adat tu ialah menyabitkan pertambatan antara satu perkara dengan satu perkara. Sama ada perkara itu wujud ataupun tidak, dengan perantaraan berulang kali cuba, serta sah bersalah-salahan dan tidak memberi bekas. Hukum adat tu tak boleh memberi bekas. Kita dah faham dah. Baik, jadi tengok ya. Mengetahui hukum adat tu suatu perkara yang baik dan bagus. Maknanya kenapa tak letak kata satu perkara yang diwajibkan pada syarak? Tak, dia tak kata macam tu. Dia kata mengetahui hukum adat tu satu perkara yang baik dan yang bagus. Maknanya bukan syarak wajibkan kita mengetahui hukum adat. Cuma kalau orang tu tahu hukum adat ni, maka orang tu namanya berilmu. Baguslah.
Ya tak? Adalah manfaat yang dia dapat. Tengok kenapa tu? Ya tak? Kenapa mengetahui hukum adat tu bukan perkara yang wajib fardu ain atas tiap-tiap mukallaf. Hanya dihukumkan baik dan bagus. Ya tak? Kenapa? Kerana orang yang tiada mengetahui akan hukum adat tu terkadang-kadang boleh jadi fasik. Fasik di sini maksud apa fasik ni? Fasik di sini maksudnya ialah berdosa besar kalau tak tahu dan ada benda yang berlaku. Lepas tu bersalahan dengan hukum adat tu, maka hukumnya orang tu fasik. Mana contohnya? Orang yang tak reti hukum adat ni boleh jatuh kepada fasik ni. Fasik tu maksudnya berdosa besar ni. Seperti mengata seseorang dengan wajib adat itu dengan wajib akal. Dia bertukar. Benda tu sepatutnya wajib pada adat. Tapi dia kata wajib pada akal. Padahalnya berbeza. Wajib adat tu lain, wajib akal tu lain. Contohnya, misal yang boleh jatuh kepada fasik dengan sebab menukarkan hukum adat kepada hukum akal ni. Misalnya, contohnya seseorang yang memotong sesuatu tali dengan pisau yang tajam, tiba-tiba tidak putus tali itu. Dia potong tali ni, pisaunya tajam tapi tak putus-putus. Lalu ia berkata, tak terima akal lah tali itu tak putus. Sebenarnya tuan-tuan, dalam masyarakat kita ni kan banyak yang kata macam tu. Tak logik lah pada akal. Padahalnya tuan-tuan, benda tu bukan tak logik pada akal. Pada akal, boleh tak pisau yang tajam tak memutuskan pada akal? Boleh tak? Pada akal kita terima. Pisau yang tajam tak boleh memutuskan. Kita terima pada akal. Boleh kalau Allah tak berkehendak. Jadi sekarang ni tuan-tuan sekalian, potong tali dengan pisau yang tak putus, orang tu kata tak terima pada akal lah tali tu tak putus. Padahalnya tak putus bukan akal. Akal kata boleh. Kenapa kata boleh? Sebab akal nampak kuasa Allah tu, bukan pisau tu yang memutuskan, tetapi yang memutuskan ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kata macam tu tuan-tuan, artinya dia telah meletakkan pisau tu yang memberi bekas. Bila letak pisau tu yang memberi bekas, maka hukumnya apa? Fasik lagi mubtadi'. Fasik dosa besar, lagi melakukan perkara yang bid'ah. Macam contoh tuan-tuan, orang tu aksiden. Tengok keadaan kereta ni tu tak macam teruk sangat. Dia pun kata, tuan ni hidup tak? Orang ni hidup tak? Hidup tu tu duduk tepi jalan tu tunggu tengah tunggu orang ambil dia. Baik. Kita kata tak terima pada akal lah orang ni hidup. Padahalnya itu adat. Kalau kereta tu hancur sekali pun, kalau orang tak mati, hukum adat je, bukan hukum akal. Wajib mati, wajib adat, bukan wajib ada akal. Akal kata boleh jadi tak orang tu tak mati? Boleh jadi. Kalau Allah tak berkehendak dia mati, boleh. Jadi seolah-olah dia nampak aksiden tu yang memberi bekas pada mati, tuan-tuan sekalian. Ini satu perkara yang banyak berlaku dalam masyarakat. Sehingga tak reti nak letak mana wajib adat, mana wajib akal, tak reti nak letak, tuan-tuan sekalian. Ada satu tempat saya pergi. Masa tu saya pergi, dia tu ustaz jugalah, saya pun pergi. Ustaz terkenal lah dia tu. Saya pergilah dalam pengajian, dia duduk dalam pengajian. Dia tu kan adalah dalam kitab tu berkenaan dengan hukum adat, hukum akal. Jadi dalam tu sebut hukum adat, hukum akal tu tebang pokok dengan pisau pelit. Bilik pisau pelit.
Tebang pokok dengan pisau belit. Boleh ke tak boleh? Kalau Cik Hairul kata boleh tak tebang pokok dengan pisau belit? Yang tak bolehnya hukum adat. Adat kata tak boleh tebang pokok tu dengan pisau belit, tak boleh. Adatnya. Tapi kau tanya pada akal, kalau Allah Ta'ala berkehendak pokok tu tumbang dengan pisau belit, boleh tak? Dia kata, tak terimalah pada akal tebang pokok dengan pisau belit. Ustaz tu kata macam tu. Maknanya tuan-tuan, di antara kita ni pun ada yang tak boleh, tak reti nak letak. Mana satu hukum adat, mana satu hukum akal. Jadi berhati-hati kita kata tuan-tuan sekalian. Takut nanti orang hukum kita tak berakal. Jaga baik-baik. Tengok ya. Lalu dia berkata tak terima akal, tali tak putus. Dan seseorang pula membakar akan kayu yang kering. Tiba-tiba didapatinya kayu itu tidak hangus. Lalu berkata ya, tak terima akal lah kayu itu tidak hangus. Padahalnya tak terima pada adat kayu itu tak hangus. Kenapa? Sebab pada adat memanglah macam tu. Tapi kau tanya pada akal, tuan-tuan sekalian, boleh jadi hangus, boleh jadi tak hangus. Kalau pada adat tak hangus tu mustahil. Kayu tu kering, bakar dengan api, sentuh pula, mesti terbakar. Pada adat tiba-tiba tak terbakar. Itu hanya mustahil pada adat, bukan mustahil pada akal. Api tu tuan-tuan, nak dekat tak boleh. Nak lekat, nak campak Nabi Ibrahim dalam api tu, nak angkat, nak letak tak boleh. Dia kena pakai manjanik. Atau tak menjanik? Macam mana menjanik? Menjanik tahu tak macam mana menjanik? Macam mana cikgu berada? Menjanik tu macam mana? Menjanik tu kan lastik yang besar, lastik. Kan lastik pakai cabang kan, pakai getah kan. Ini tak, ni manjanik ini dia punya tali dia besar, panjang, dia besar, boleh letak orang. Dapat pelapik kalau kita tak batu, nak lastik burung ke tak batu kan. Ini anak pelapik tu besar, letak Nabi Ibrahim kat situ. Lepas tu tarik ramai-ramai, lepas. Punyanya panasnya api tu. Lalu terbanglah Nabi Musa dengan manjanik tu masuk dalam api tuan-tuan. Ketika itulah Allah Ta'ala kata, ya nar, ya naru, ya nar. Ini Allah khitab pada api ni. Adakah khitab pada api Nabi Musa sahaja masa tu tuan-tuan? Nabi Ibrahim? Adakah api yang khitab Allah Ta'ala sebut tu, adakah api Nabi Musa sahaja? Tidak. Sebab tu datang kalimah nar, bukan an-naru, bukan kata ya naru, bukan ada alif lam. Ya nar, wahai api, api satu dunia masa tu dengar perintah Allah Ta'ala. Lalu tuan-tuan sekalian, masa tu ya nar kuni bardan wa salama, jadilah kamu sejuk dan sejahtera. Kalau ketika kan tuan-tuan, ketika Allah khitab macam tu mungkin masa tu, bukan mungkin lagi dah, api kat Teluk Intan ni pun sejuk. Sebab dia khitab pada semua api, ya nar. Hei api satu dunia ni, bukan api yang dekat Nabi Ibrahim tu saja, api yang dalam satu dunia. Kalaulah pada ketika tu kita hidup kan, kita pegang api tu boleh buat main-main pula, nak bakar ikan pun tak boleh, pasal api tu sejuk je. Tapi bila Allah khitab ya naru kuni bardan wa salama ala Ibrahim, api tempat lain panas balik. Yang sejuknya api yang bakar Nabi Ibrahim saja. Bila kita sebut ala Ibrahim, api yang bakar Nabi Ibrahim tu, hei nar, api yang bakar Nabi Ibrahim ni sejuklah. Tapi masa tu api tempat lain jadi apa? Jadi panas balik. Allahu Akbar. Ini kata guru saya macam tu lah. Jadi tuan-tuan ya, jadi tengok ya,
Ini contoh dia bagi. Itu mukjizat tu. Mukjizat Nabi Musa. Katalah ada orang dia engkar. Mana boleh tongkat jadi ular. Bila kata macam tu dia mengingkari mukjizat Nabi Musa ni, maka hukumnya apa dia? Kufur. Ataupun tuan-tuan, macam zaman sahabat, zaman Rasulullah dulu ni, masa Nabi turun pada Isra' Mi'raj tu, satu orang ni dia dah Islam dah masa tu, tapi dia tak faham dengan hukum akal, hukum adat ni tuan-tuan. Dia tanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, cuba angkat kaki kanan." Nabi pun angkat kaki kanan. Sekarang angkat kaki kiri. Nabi kata, "Kalau aku angkat kaki kiri, jatuhlah aku." Kata dia, "Ya Muhammad, kalau kau tak mampu nak angkat dua kaki kau serentak, macam mana kau nak sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Arash?" Tuan-tuan, macam mana nak naik? Kata orang tu kepada Rasulullah. Maka tuan-tuan, Rasulullah kata, jawapan pada pertanyaan kau ni ada pada Sayyidina Ali. Kau pergi jumpa Sayyidina Ali, jumpa Ali, tanya kat dia, jawapan kau tu macam mana? Lepas tu sampai kat Sayyidina Ali, dia tanya. Dia pergi jumpa Sayyidina Ali, jumpa dia tanya, "Wahai Ali, aku diperintah Rasulullah untuk tanya pada engkau bagian. Sayyidina Ali tuan-tuan, dia tak jawab. Dia ambil pedang dia pancung kepala kawan tu, tergolek putus dua tuan-tuan sekalian. Tergolek kepala dia. Sahabat kata, Ali, Nabi suruh kau bagi jawapan, bukan bunuh dia." Kata Sayyidina Ali, itulah yang hukum ataupun itulah jawapan yang layak bagi orang yang mengingkari Rasulullah. Matilah kawan tu. Ini punca apa ni? Punca tak erti hukum adat, hukum akal ni lah. Sebab tu tuan-tuan, kalau kisah Isra' Mi'raj ni tuan-tuan ya, cuba tengok Allah mulakan nak cerita Isra' Mi'raj ni dengan kalimah apa? Dengan kalimah subhanalladzi, subhana, maha suci. Maha suci yang menaikkan, yang menjalankan. Ini sebab nama suci. Pasal apa? Sebab kalau Allah yang buat tuan-tuan sekalian, maka pada ketika itu, walaupun mustahil pada adat sekalipun tuan-tuan sekalian, Allah mampu buat. Walaupun benda tu mustahil pada akal sekalipun. Tak terima pada akal Nabi naik. Memanglah kata macam tu salah. Bukan tak terima pada akal, tak terima pada adat. Kalau kata tak terima pada akal Nabi naik, maka hukumnya orang tu kafir. Kenapa kafir? Sebab mengingkari mukjizat Rasulullah. Sebab yang menaikkan bukan Nabi naik sendiri. Nabi siapa naikkan? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Yang asra tu yang memperjalankan, bukan Nabi jalan sendiri. Allah yang memperjalankan tuan-tuan. Bila Allah yang memperjalankan, maka tak ada kata apalah tuan-tuan, sebab Allah yang menyukasa naik tu. Baik, macam ni lah juga. Jadi kata dia boleh jatuh kepada kufur seperti mengingkarkan mukjizat Nabi-Nabi, seperti ingkarkan tongkat Nabi Musa jadi ular. Padahalnya harus tak Allah nak tukar kayu tu jadi ular? Harus. Terima pada akal. Harus tak pada Allah Nabi Ibrahim dalam api tu tak hangus? Harus. Sebab api tu pun dia punya juga. Allah yang punya. Jadi Nabi Musa pun Allah yang punya. Jadi kuasa Allah lah. Dia tak nak bagi terbakar, ikut dia lah. Baik. Cuma pada hukum adatnya kita nampak tak hangus ni mustahil lah. Tapi mustahil apa? Mustahil pada adat, bukan mustahil pada akal. Tu dia. Tidak hangus dibakar oleh Namrud. Baik. Dan pisau yang tajam tidak memutuskan tengkok Nabi Ismail. Kalau ada orang ingkar, mana boleh tak putus? Mesti putus ni. Bila kata macam tu, dia mengingkari mukjizat Nabi Ismail. Maka hukumnya pada ketika itu kafirlah dia. Dan air yang banyak keluar di jari Nabi Muhammad alaihimussalatu wassalam. Masa tu kan, tak silap saya kan, masa cerita tangan Nabi keluar air tu tuan-tuan ya. Masa tu sahabat ada beratus orang.
Anak masa tu dalam satu peperangan, anak ada sahabat yang nak minum, ada sahabat yang nak mandi, ada sahabat yang nak mandi hadas, ada sahabat nak basuh baju, ada sahabat yang nak gunakan air, macam-macam lah. Anak masa tu air hanya ada satu geluk aja, satu tumpahan yang kecil sahaja. Anak Nabi celup tangan dalam tu, air keluar membuak-buak, yang mandi-mandi, yang minum-minum. Anak Nabi Ibrahim masuk dalam api, keluar air, tak putus Nabi Ismail, tengkok Nabi Ismail dihirik oleh Nabi Ibrahim. Kemudian jari-jari Nabi tu keluar air. Semuanya itu tu mustahil pada adat. Tapi tuan-tuan, macam kita yang baca minggu lepas lah, kita sebut apa dia? Tiap-tiap hukum pada adat tu, wajib pada adat, mustahil pada adat, harus pada adat, tiga-tiga tu adalah harus pada hukum akal. Tu kena tahu tu. Jadi mana kalau wajib pada adat, makan nasi wajib kenyang, harus pada hukum akal. Ada orang makan nasi tak kenyang, itu harus pada hukum adat, hukum akal. Mustahil makan nasi tak kenyang, mustahil, harus pada hukum adat. Makan nasi sikit boleh kenyang, harus pada hukum adat. Makan nasi banyak tak kenyang, harus pada hukum adat. Jadi harus pada hukum akal. Mustahil pada adat, harus pada akal, bukanlah mustahil pada akal, dan bukanlah pula wajib pada akal. Wal yata'ammal, dan sungguhnya ambil perhatian olehmu. Itu mana wal yata'ammal, tu maksudnya ambil perhatian olehmu. Perhati betul-betul, fikir elok-elok. Baik, wallahu a'lam. Tu dia. Jadi tuan-tuan, tu perkara yang tambih tu. Jadi maknanya kita ni alhamdulillah lah, bila kita masuk dalam pengajian kitab ni tuan-tuan, maka kita pun boleh bezalah mana wajib adat, mana mustahil adat, mana harus adat. Jadi kita tak adalah hukum sembrono saja. Jadi kita cakap pun berhati-hati. Tak kata macam ni, tak terimalah pada akal, dia ni tak mati ni, aksiden teruk ni. Yang itu orang tu jahil dengan hukum adat lah tu. Padahalnya adat sahaja. Padahalnya mati tu pun bukan sangkut dengan aksiden, sakit ke tidak. Sampai masa mati, tak aksiden pun mati. Baik, habis masalah hukum adat tuan-tuan sekalian. Ada soalan tak? Kalau kita nak pergi, sebab masa dah lagi 10 minit ni, tuan-tuan, kita nak pergi pada huraian yang keempat, pada menyatakan hukum akal. Ini wajib fardu ain kita tahu. Kalau hukum adat baik dan bagus, bukan wajib fardu ain, tapi mengetahui hukum akal ni wajib fardu ain atas tiap-tiap orang mengetahui hukum akal. Kalau tak tahu hukum akal, tuan-tuan, boleh jadi orang tu dihukumkan tak berakal. Tengok ya. Okey, hukum adat ada nak tanya? Hukum adat. Ada nak tanya hukum adat? Kalau ada soalan berbangkit, boleh. Lepas ni tuan-tuan ya, insya-Allah. Baik, kata dia huraian yang keempat pada menyatakan hukum akal. Bermula makna hukum akal itu ialah keputusan, natijah yang memutus oleh seseorang dengan akalnya, dengan wasitah akal, dengan perantaraan akal, fikiran, yang membetuli bagi perkara-perkara yang difikir itu. Jadi hukum akal tu ialah keputusan, natijah yang memutuskan oleh seseorang itu dengan perantaraan akal dia. Itu dalam kitab ni. Kalau tengok dalam yang Arab tuan-tuan sekalian, dia kata wal hukmul aqli,
Dan bermula hukum akal tu huwa, iaitulah isbatu amrin au nafyuhu min ghairi tawaqfuki min ghairi tawaqqufi ala tikrarin wa ala wata'wadi'in. Ini takrif hukum akal, saya terjemah ya. Hukum akal tu ialah menyabitkan satu perkara atau menafikan satu perkara, menyabitkan satu perkara ataupun menafikan satu perkara dengan ketiadaan terhenti atas berulang cuba. Maksudnya tuan-tuan sekalian, hukum akal ni, keputusan kita tu tidak kena berulang kali cuba, tak kena eksperimen yang berulang kali. Yang berulang kali tu hanya hukum adat. Hukum adat ni berulang kali, makan kenyang, makan kenyang, makan kenyang. Maka kita hukum pada adatnya makan nasi tu kenyang, sah bersalah-salahan. Tapi kalau hukum akal ni tak, kita nak menyabitkan sesuatu ataupun nak menafikan sesuatu dengan tak payah tengok kepada berulang cuba. Dan wala wad'uwadin, dan tidak dengan hukum yang dihantar oleh seseorang. Kalau hukum syarak tu yang telah dihantar oleh Allah, wajib sembahyang, haram berzina, haram minum arak, wajib solat, wajib puasa, itu hukum yang dah tetap, yang dihantar oleh Allah Ta'ala, tuan-tuan sekalian, melalui lidah Rasul. Tapi kalau hukum akal ni, akal kita yang menghukum, sama ada sabit ke ataupun tidak. Akal yang hukum tak bergantung dengan eksperimen, tak bergantung dengan percobaan, tidak. Jadi itu hukum akal. Dan hukum akal itu 3 perkara. Hukum akal tu 3. 3 perkara hukum akal, tuan-tuan. Jadi hukum akal 3 tu mana? Yang pertama kata dia, iaitu yang pertamanya wajib pada akal dan mustahil pada akal dan harus pada akal. 3 ni tuan-tuan, wajib pada akal, mustahil pada akal dan harus pada akal. Anak kita wajib tahu apa definisi wajib pada akal. Kita kena tahu definisi mustahil pada akal. Kita kena tahu definisi harus pada akal. Kalau kita tak tahu, tuan-tuan sekalian, macam tadi juga, hukum dia boleh jatuh kepada fasik dan boleh jatuh kepada kekufuran. Ini wajib tahu ni. Lagi pula tuan-tuan kita ngaji tauhid ni kan, 3 ni wajib pada akal, mustahil pada akal, harus pada akal, mesti kita boleh pasti perbezaan dia tu. Kalau tidak nanti kita ngaji sifat Allah yang 20 ni atau yang 13 ni, tuan-tuan, mungkin kita akan tersalah pada menghukum, tuan-tuan. Baik ya. Okey. Jadi kalau macam tu tengok. Kita tengok kata dia mustahil pada akal, harus pada akal, dan pengenalan atau takrif wajib pada akal itu iaitu barang yang dipikir dengan akal tentu sungguh ia barang tu atau tentu ada ia kerana barang itu sungguh dirinya. Baik, maksudnya kan kalau tengok dalam Arab, dia kata wajib pada akal tu makna dia ialah ma la yutasawwaru fil aqli wujudu ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Barang yang tak tergambar pada akal tiadanya. Maknanya wajib pada akal ni, kita boleh buat rumusan macam ni. Wajib pada akal ni, tuan-tuan, makna dia ialah perkara yang mesti ada, mesti sungguh, mesti berlaku.
Itu namanya wajib pada akal. Kalau mustahil, saya dulukan sebab dah cepat tuan-tuan. Jadi mustahil pada akal ni pula sebaliknya. Kalau wajib pada akal, benda yang mesti berlaku. Kalau yang mustahil pada akal, benda yang tak boleh berlaku. Ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Barang yang tiada tergambar pada akal adanya. Itu mustahil. Maksudnya benda mustahil ni benda yang tak boleh berlaku, benda yang tak boleh jadi, tak boleh sungguh. Kalau yang wajib pada akal, benda yang boleh jadi, benda yang mesti jadi, benda yang mesti berlaku, mesti sungguh. Jadi itu makna dia tuan-tuan. Dia ambil contoh sini, dia kata seperti ada Allah Ta'ala, maka apabila kita fikir dengan akal kita, tentulah kita memutuskan dengan akal akan sungguh ada Allah, kerana ada Allah Ta'ala tu sungguh. Dan umpamanya, dan contoh lain daripada segala perkara yang wajib pada akal. Jadi malam ni tuan-tuan, satu je. Mana wajib pada akal ni? Ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Barang yang tiada tergambar pada akal, tiadanya. Jadi tak ada benda tu tak tergambar pada akal. Yang tergambar pada akal kita, benda wajib ni mesti berlaku, mesti sungguh, mesti sabit. Macam tu. Macam contoh, ada Allah. Atau contoh lagi tuan-tuan ya, gerak dan diam. Gerak dan diam pada satu benda atas jalan gilir ganti. Kejap gerak, kejap diam, itu wajib pada akal. Pasal apa? Ada tak benda dalam dunia ni yang tak bergerak, yang tak diam? Ada tak? Gerak pun tidak, diam pun tidak. Ada tak kat Teluk Intan ni benda tu gerak pun tidak, diam pun tidak? Ada? Tak ada kan? Yang adanya apa? Kalau dia gerak, diam tak ada. Kalau dia diam, gerak tak ada. Jadi maknanya satu benda tu gerak dan diam atas jalan gilir ganti wajib pada akal. Nak terima pada akal, mesti berlaku macam tu. Macam tiang ni, tak bergerak ni. Terima pada akal tak? Wajib tak? Mesti tak? Maknanya, tapi benda ni boleh bergerak juga. Bukan langsung tak boleh gerak. Wallahu alam. Baik, ada soalan. Kita boleh kata, dan pengenalan atau ta'rif mustahil pada akal itu, ingat ya, ini benda ni kalau lupa tuan-tuan, masa kita membicarakan sifat Allah nanti ni, benda ni kita pakai. Yang hukum akal ni kita pakai. Sekarang mungkin tak nampak, tapi akan datang kena pakai. Okey, ada soalan? Seminit. Ada? Tak ada? Wallahu alam bisawab. Kita berhenti setakat ni dulu. InsyaAllah kita sambung pula nanti bulan 10 tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya azima sultan, ya qadiman ihsan, ya daiman ni'am, ya kasira jud, ya wasi'an ata', ya khafi ya lutuf, ya jamil sana, ya haliman la ya'jal. Salli ya rabbi ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim wa radha sahabat ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal laka ahla ya miyasra kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli ta'if wa ya ma'mana kulli makhib. Yassir alaina kulla asir fatasiru alaka yasir. Allahumma ya man la yahtaji lal bayan
وتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير اللهم إني أخاف منك وأخاف من يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك الله بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك الله بحق سيدنا محمد أهرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بك نافك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك تسقطنا ورجاؤنا اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في الأمور وسعة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وآمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا نظر إلى وجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.